Use headphones or speakers for better experience. Okay, soalan seterusnya. Nombor 5 ya. Okay. Saya ada buat senarai soalan, jadi saya tak lupa. Apa pendapat abang tentang industri ahli suara kita sekarang ni? Macam mana? Okay. Pendapat yang positif. Okay. Pendapat positif. Kalau yang positifnya, abang rasa sekarang ni industri ahli suara semakin diterima ramai lah berbanding dulu. Sebab kalau kita tengok di internet, abang selalu akan tengok maklum balas daripada penonton kan. Dulu kita tengoklah medan yang paling kritikal kan, itu Twitter. Dulu lebih banyak kecaman. Sekitar tahun 2018-2019 tu masih banyak lagi kecaman. Tapi sekarang ni nampaknya penerimaan sudah lebih baik dan kemahiran para dubbers pun boleh dikatakan dah mula meningkat. Tapi itulah, cuma kita kekurangan dubbers je lah. Dubbers masih kurang? Sebenarnya masih kurang lah bagi abang. Sebab kita balik-balik kita pusing orang yang sama kan. Kalau ada lebih kepelbagaian suara tu lebih menarik lah. Tidaklah suara yang sedia ada tu tidak bagus. Tidak, mereka semua bagus. Cuma kalau kita nak mengembangkan lagi sekarang ni, nampaknya macam kalau nak dibandingkan dengan Indonesia mereka mengalih suara lebih banyak genre. Kita lebih tertumpu kepada rancangan kanak-kanak dan filem saja kan. Ada juga anime sebelum ni sebenarnya bang. Especially anime pucuknya. Tapi akibat kecaman ramai itu, maka anime dihentikan. Sebab orang lebih suka dengan bahasa Jepun berbanding bahasa Melayu kan. Kalau kita tengok di Dubbers Inc kan, ada ramai yang buat fenda anime sendiri yang memang sangat bagus. Sebab kalau nak cakap pasal skrip kan, skrip ni dia tak boleh ada satu laras yang standard untuk semua cerita mesti sama dia punya gaya penulisan dia. Jadi skrip tu mesti bersesuaian dengan cerita ni. Okey, kehendak cerita ni macam mana. Jadi kalau cerita-cerita anime mungkin bahasa-bahasa yang lebih santai ke apa ke. Itu yang membuatkan ia menarik. Jadi ia senang dilakonkan. Kita tak boleh terlalu terkekang oleh guideline yang nak mengatakan okey bahasa mesti kebakuan ataupun tak boleh guna perkataan-perkataan yang ni kan. Tapi saya nampak sekarang ni dalam dubbing pun ada macam guna perkataan kau, korang, diorang. Saya perasan benda tu. Jadi macam okey lah, bagi saya okey lah sikit. Cuma dia macam rosakkan bahasa Melayu sikit. Dan itu membawa kita pada soalan seterusnya lah. Bila saya interview Uncle G dulu, beliau ada sebut yang dubbers ni pejuang bahasa Melayu. Abang rasa setuju ke tak tentang ni? Setuju, tapi sebenarnya masih banyak yang perlu diperbaik. Betul. Dari pemahaman kita tentang bahasa Melayu tu sendiri. Sebab kadang-kadang bahasa yang diguna pun kalau nak ikut tata bahasa tak betul lah. Lebih kepada bahasa pasar kan. Jadi nak kata kalau kita ni memperjuangkan, kita kena tengoklah macam mana nak cakap kegunaannya. Tak salah nak guna bahasa pasar ni apa, tapi bolehlah nak dikatakan. Tetapi kita sendiri perlu memahami bahasa Melayu itu dengan benar. Kita boleh dikatakan pejuang bahasa Melayu. Bukan sekadar kita bertutur bahasa Melayu, kita dianggap pejuang bahasa Melayu. Kan? Kebetulan saya dapat inspirasi untuk soalan ni sebab semalam saya dengan roommate saya, Wan. Dia cerita kat saya lah tentang kartun-kartun Malaysia yang sekarang ni dia macam dia gabungkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Dan dia tanya saya, awak rasakan Man, dia panggil saya Man, kartun-kartun kita yang macam Boboiboy, Mekamoto, Ejen Ali yang sekarang ni dia betul-betul nak juangkan bahasa Melayu. Saya nampak dia macam naikkan budaya Malaysia, cuma ada bila macam karakter-karakter dia bercakap, sebahagiannya ada guna macam bahasa Inggeris. Contoh macam Mekamoto, Mechanized kan. Mechanized tu bahasa Inggeris. Macam sedih lah. Kita sebenarnya macam
bahasa Melayu kita taklah kolot mana sebenarnya. Saya suka dengan budaya dan juga tu bahasa Melayu. Sebab yalah, siapa tak suka? Macam pengkhianat bangsa lah. Ya. Dan orang macam ni lah yang saya geram kadang-kadang, sebab mereka lah punca kenapa bahasa Melayu macam tak dipandang rendah. Dan jadi banyak isu lah juga dekat Twitter lah khususnya. Dan juga bagi saya, ia juga menjejaskan industri pengalih suara lah. Dan kawan saya Wan, memang saya terima kasih dengan dia. Dia bagi point yang bagus dah. Dia bagi isi yang bagus. Dia kata kita ni sebenarnya patut malu sebab orang luar dia puji tau bahasa Melayu dan juga tulisan Jawi. Memang rugilah untuk kita sebenarnya tak ambil. Tak, orang kata apa, tak sayang kepada bahasa Melayu dan tulisan Jawi ni. Pendapat bang? Okay, kalau pasal Jawi tu abang tak nak sentuh lah. Tapi pasal bahasa Melayu ni, kita kena jadikan dia satu kebiasaan untuk kita rasa selesa dengan mendengarnya lah. Contohnya untuk ahli suara kan. Okay, kalau perasan lah beberapa projek yang abang kerjakan, abang akan selalu selitkan perkataan-perkataan Melayu yang jarang kita. Yang canggih-canggih. Tujuannya ialah supaya kita selalu dengar. Dia akan masuk ke telinga kita dan lama-lama kita terbiasa. Contohnya macam dulu perkataan cemerkap. Waktu abang sekolah rendah, kita tak dengar perkataan cemerkap tu. Tapi disebabkan oleh sari kata guna cemerkap, lepas tu mungkin dalam ahli suara pun ada guna cemerkap kan? Lama-lama dia dah jadi lazim kan? Jadi dari situlah kita dapat kita guna cemerkap. Bagi saya penterjemah dan juga penulis skrip pun kena rasa lah sebenarnya, kena sedar lah bahawa yang bagi saya macam dia ada peluang untuk memperkenalkan bahasa Melayu sekali lagi dalam kaca TV lah. Sebab benda ni isu juga sebenarnya, tapi saya nampak sekarang ni ramai rakyat dah sedar dah tentang bahasa Melayu ni. Sebenarnya tak ada masalah, tak ada masalah pun, tak kolot pun, cuma orang ni masalahnya. Sebab bahasa kita kaya, dia ada khazanah yang sangat luas tau. Jadi sayanglah kalau khazanah simpan dalam almari je kita tak gunakan. Benar. Kita tak sedap, ni tak sedap kan. Jadi dia terbiar macam tu je, lama-lama kita akan rasa. Contoh macam ada beberapa perkataan orang akan kata ini perkataan Indonesia, tapi kalau kita tengok dalam kamus dewan sebenarnya ada dalam kamus dewan juga. Dan orang pun berfikir sebaliknya, macam dia kata ni perkataan Malaysia, tapi sebenarnya ada juga dalam kamus besar bahasa Indonesia. Jadi macam abang punya di zaman streaming ni kan, kalau dulu macam zaman channel-channel kabel ni kita lebih terbatas kepada negara kita saja. Macam dubbing bahasa Melayu hanya untuk di Malaysia. Orang Singapura, orang Brunei ke orang Indonesia takkan dapat tengok. Tapi di zaman streaming ni kita dapat tengok bahasa Melayu. Orang Indonesia orang Indonesia dapat tengok bahasa Melayu, kita dapat tengok bahasa Indonesia. Jadi abang akan menggunakan peluang ni untuk menggunakan bahasa yang sebaik mungkin supaya orang Indonesia nampak bahasa Melayu mudah difahami. Dan mereka pun dapat menikmati karya Malaysia. Maknanya karya kita bukan hanya untuk negara kita saja. Sangat sedih lah sebab apa? Kalau pada pembenci pengalih suara ni, sebenarnya kalau awak tengok Jepun memang sangat sayangkan bahasa dia. Indonesia pun sama, China pun sama, dan juga negara-negara lain juga. Saya rasa macam malu lah, memang malu gila lah. Sebab tapi kalau kita tengok Filipina, dia bahasa dia campur-campur. Memang. Itu pun satu juga. Okey, soalan seterusnya. Kita tahu ada ramai orang yang nak sangat dalam dubbing. Abang ada nak kongsi tips tak? Macam mana ada orang nak masuk dubbing tu? Mesti dia orang nak. Selain daripada latihan-latihan yang dibuat sendiri di rumah ke apa ke, dia kena, abang rasa kita kena, kalau kita betul-betul berminat, kita kena ketengahkan diri kita. Tunjukkan diri kita lah, gunakan sebaik mungkin media sosial yang ada ni supaya kita lebih terlihat. Macam abang
abang ada panggil beberapa orang yang abang kenal dari YouTube juga. Dari YouTube dan dari Facebook. Maknanya kita kena tonjolkan diri kita dan tunjukkan kemampuan kita. Dan jangan takut untuk bertanya. Kalau berkawan dengan double-double tu, message je lah tanya, ada tak peluang untuk saya jebakan? Kalau tu jual lah bakat. Jangan segan. Kadang-kadang ada orang ni bila kita tanya dia diam. Ya. Saya dengan Meryl banyak kali lah. Kan. Tapi ada juga keadaannya bila orang ni betul-betul nak, kita orang pula tak ada job nak diberikan. Tapi macam tu lah. Dan bila diberi peluang tu, kalau datang dubbing, jangan datang dan balik je. Datang dan tengok macam mana double-double yang lebih berpengalaman dubbing di dalam studio. Lepas tu lagi satu ialah berlatih membaca yang kuat. Berlatih sebutan. Alang kita sebut pasal Amirul ni, nak berterima kasih lah sebab Amirul Aidil tu dia banyak mengetengahkan para double dan menunjukkan apakah watak-watak yang mereka lakukan. Jadi itu membantu kami dikenali oleh para penonton double. Terima kasih banyak-banyak. Ya, betul-betul. Meryl, terima kasih banyak-banyak kerana tolong kami selama ni. Terima kasih kerana tengok video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.